Hai, Assalamualaikum. Saya Haikal, salah seorang nutritionist yang dijemput oleh Spice Brother dalam usaha mereka untuk meningkatkan kesedaran nutrisi di kalangan rakyat Malaysia. Korang tahu tak, Malaysia mempunyai kadar obesiti yang paling tinggi berbanding negara Asia Tenggara yang lain. Oleh itu, sebelum saya mengkongsi lebih lanjut tentang ilmu pemakanan dan nutrisi, saya akan menceritakan apa itu kalori. Kalori secara saintifiknya merupakan kadar tenaga haba yang diperlukan untuk meningkatkan suhu 1 kilogram air sebanyak 1 degree Celsius. Akan tetapi, dalam bahasa yang lebih mudah, seperti kereta yang memerlukan petrol untuk bergerak, manusia memerlukan kalori sebagai sumber tenaga mereka untuk berfungsi seharian. Sumber utama kalori bagi manusia datangnya daripada pemakanan. Pemakanan mempunyai 3 sumber utama iaitu karbohidrat, protein dan juga lemak. Protein dan karbohidrat mempunyai kadar kalori yang sama iaitu sebanyak 4 kalori setiap gram, manakala lemak mempunyai kadar kalori yang lebih tinggi iaitu sebanyak 9 kalori setiap gram. Setiap individu memerlukan kalori yang berbeza bergantung kepada jantina, berat, tinggi dan juga aktiviti harian mereka. Secara amnya, berdasarkan Kementerian Kesihatan, kadar purata kalori yang diperlukan oleh seorang lelaki Malaysia ialah sebanyak 2000 ke 2400 kalori, manakala bagi seorang wanita sebanyak 1700 ke 2200 kalori. Oleh itu, sekian saja daripada saya dan nantikan episod akan datang mengenai pengiraan kalori. Hai, Assalamualaikum. Bersama saya lagi, Haikal, dan hari ini saya akan mengupas satu topik dan persoalan yang sering diajukan iaitu kenapa bersenam tapi tak kurus? Benda ni simple je. Untuk mengurangkan berat badan, kita perlulah makan kurang daripada tenaga yang diperlukan. Sebagai contoh, seorang lelaki yang memerlukan 2200 kalori hendaklah makan kurang daripada kadar tersebut. So, korang akan berada dalam keadaan kalori defisit. Ketika kalori defisit, badan anda akan berada dalam keadaan catabolic phase. Ketika catabolic phase, badan akan menggunakan tenaga simpanan seperti glycogen dan lemak. So, berbalik kepada persoalan, ketika kita bersenam, kita rasa kita dah bakar banyak kalori. Akan tetapi, bila kita berjoging 1 km, kita hanya membakar sekitar 100 kalori, iaitu persamaan 1 biji pisang. So, adakah cukup dengan bersenam saja kita akan meletakkan badan kita dalam keadaan kalori defisit sedangkan kita makan dalam keadaan lebih daripada kadar yang diperlukan? Analogi mudah seperti tangki air, untuk mengawal kuantiti air tersebut, kita perlulah fokus dengan kadar air masuk dan dibantu dengan kadar air keluar. Oleh itu, kesimpulannya, untuk mengurangkan berat badan, kunci utama adalah pemakanan dan dibantu dengan senaman. Makanlah kurang daripada kalori yang diperlukan, insya-Allah korang semua akan kurus. Berjumpa lagi di masa hadapan. Bye. Assalamualaikum dan hai, bersama saya Haikal, dan pada hari ini saya akan menceritakan tentang tips dan panduan pengiraan kalori. Semua benda pun dah mudah, dunia pun dah maju. Langkah pertama yang anda semua perlu lakukan adalah pergi ke App Store dan install food diary seperti MyFitnessPal ataupun HealthiFyMe. Langkah seterusnya adalah anda perlu mengisi beberapa maklumat penting seperti jantina, tinggi, berat, kadar aktiviti seharian dan juga target anda daripada hilang 0.25 kg seminggu ke 1 kg seminggu. Selepas itu, apps ini akan mengirakan kadar kalori yang perlu anda makan seharian untuk mencapai target anda. Yang menariknya apps-apps sekarang, mereka semua telah dilengkapi dengan pelbagai jenis maklumat makanan termasuk makanan di Malaysia seperti nasi lemak, cucur udang, teh tarik dan sebagainya. Oleh itu, korang semua perlulah mendisiplinkan diri untuk key in setiap makanan yang korang makan daripada pagi hingga ke malam. Menggunakan apps ini, korang tidak akan overestimate kadar kalori yang korang semua makan dan menyebabkan korang semua berada di landasan yang tepat dan betul untuk mencapai berat ideal korang semua. Dedikasi dan disiplin merupakan kunci untuk mencapai target yang korang semua mahukan. Sekian, terima kasih. Berjumpa lagi di masa hadapan.